Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid cikgu semua. Okey, hari ini cikgu nak bagi sedikit tutorial untuk soalan dalam buku kerja ni. Okey, siapa yang ada buku kerja ni, PKP ya, buku PKP Matematik tahun 6 ya. Adik-adik yang ada boleh rujuklah buku ni. Okey, cikgu akan bincangkan untuk soalan muka surat 14 ya. Soalan unit 3 iaitu perpuluhan. Okey, kalau tak ada buku ni pun tak ada masalah. Adik boleh tengok macam mana cara kita nak menyelesaikan soalan perpuluhan. Okey, yang melibatkan darab dan bahagi. Okey, jom bersama dengan Cikgu Shenari. Okey, jom. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.11 mendarab dan membahagi perpuluhan dengan nombor bulat dan perpuluhan hasilnya hingga 3 tempat perpuluhan melibatkan situasi harian. Okey adik-adik, cikgu akan terangkan ya soalan nombor 1 ya. Soalannya 341.5 meter darab dengan 3 bahagi 6 dalam kurungan. Okey. Seperti mana yang adik dah belajar ya. Mungkin cikgu juga adik dah belajar, dah ajar kamu semua ya. Kalau kita nampak kurungan, kena ingat lagi tak ada apa? Yang mesti ingat tips ni. Kuda batato ataupun kuda bacato pun boleh lah. Kuda batato ataupun bot mas. Kita panggil bot mas kan. Kuda batato, bukan tota, silap dah cikgu. Kuda batato. Ini adik kena ingat ya. Maknanya ku ni kurung, kita kena selesaikan yang kurung dahulu. Yang kurung dahulu ni maknanya kurungan lah. Lepas tu darab. Darab. Lepas tu darab. Lepas tu bahagi. Lepas tu ni tambah. Tambah. Sebab tu ada yang cakap kuda bacato kan. Campur. Boleh. Tak ada masalah. Mana yang adik senang ingat. Totola. Ataupun bot emas lah. Ada yang setengah cikgu-cikgunya pakai bot emas. Boleh juga. Okey, maknanya B ni untuk bracket. Bracket lah. Kurungan. Bracket. Okay, bracket of division. Division ni bahagilah. Multiplication apa? Darab. Addition. Addition tambah subtraction. Tolak. Okay. Itu adalah tips ya untuk adik menjawab soalan yang melibatkan operasi bergabung, iaitu operasi darab dengan darab dengan bahagi ke, ataupun darab dengan melibatkan tambah tolak ya. So ini adik kena ingat, ataupun dengan kurungan. So daripada soalan ni adik boleh tengok ya, daripada soalan ni adik tengok dia melibatkan kurungan. So kita kena selesaikan apa dulu? Tu yang cikgu tengok ramai yang ada buat kesilapan. Dia selesaikan darab dulu. Salah. Kita kena selesaikan yang kurungan dulu. Kadang-kadang dia buat ni, lepas tu dia darab nombor 3. Tak boleh lah. Kita kena selesaikan dulu yang kurungan, baru kita darabkan dengan yang meter tu. Okey? Okey. Cikgu akan tunjukkan ya. Okey, mula-mula kita selesaikan yang dalam kurungan ni. Dalam kurungan ni apa? 3 bahagi 6. Okey, 3 bahagi 6 tu boleh juga kita ringkaskan macam ni. Sebab adik dah belajar pecahan kan. Sebelum ni adik dah belajar macam mana kita nak darab pecahan, bahagi pecahan. So, Arab-Arab adik faham lah. 3 bahagi ni kita boleh juga kita boleh buat dalam bentuk macam ni. 3 bahagi 6. Maknanya kalau 3 bahagi 6 ni, kalau kita mudahkan untuk save, untuk pecahan ni kan, ni macam bentuk pecahan lah. Bila kita mudahkan, dia jadi, maknanya kita bahagi dengan 3 kan. Ini bahagi dengan 3. Dapatlah dia 1, 3 bahagi 3, 1, 6 bahagi 3, 2. Dapatlah 3 bahagi 6 tu maknanya 1/2. Ya, faham tak adik? 3 bahagi 6 tu maknanya 1/2. So, sini adalah 1/2 lah. Okey, jelas tak? Jadi
Kalau kita buat semula, kita tulis semula ayat matematik tu, dia jadi macam ni lah. 341.5 meter darab dengan 1/2. Bila macam ni, adik faham kan? So, kalau macam ni pun, kalau kita untuk permudahkan dalam bentuk apa maksud ni darab 1/2, kita dah belajar pecahan kan sebelum ni. Darab 1/2 kan? Caranya kalau kita mudahkan, dia jadi macam ni lah. 341.5 meter darab dengan 1 tu maknanya nombor itu balik lah. 341.5 meter darab 1 dapat nombor tu balik dan 2 tu di bawah. Itu sebenarnya. Faham tak adik-adik? Okay? Maknanya kita kena buat operasi bahagilah. Ya, sebab 1/2 walaupun ni darab tapi bila kita mudahkan dia jadi bahagi. So kita selesaikanlah dalam bentuk bahagi. Ini tak boleh guna kalkulator ya, adik kena buat jalan kerja dalam bentuk lazim. Cikgu tak nak nanti ada yang cek kat kalkulator tapi cara jalan yang adik buat tu silap. Okey, jadi kita buat macam biasa bentuk lazim 341.5 meter bahagilah dengan 2. Sifir 2 je kot. Okey. Sifir 2. Okey, 3 bagi 2 berapa? Adanya 2, betul? 2 bagi 2, 1. Lepas kita bagi, kita kena tolak. 3 tolak 2, 1. Lepas tu kita bawa turun 4. Jadilah 14. So, 14 bagi 2 berapa? 7. 14 ada kan? Okey, lepas tu kita akan tolak seperti biasa. Okey, lepas tu turunlah 1 kan? Okey, turun 1. So, 1 bagi 2 tak boleh. So, jadilah sifar. Okey. Wow sikit. Okey. Lepas tu 1 ni tak boleh kan jadi sifar. So, kalau macam biasa, kalau dia dah faham ni naik titik perpuluhan, kalau kita buat kalau kita buat sifar pun sama juga dapat 1 kan. So, kita turun saja. Nak bagi cepat 15 lah. 15 bagi 2. Berapa adik-adik? Tak ada kan? So, ada 14 dalam sifir 2. Sila rujuk sifir ya. Sebab cikgu buat cepat ni supaya adik dah faham. Sebab sifir 2 ni kacang je. Takkan tak ingat ya. So, 14 bagi 2 jawapannya 7. Lepas tu barulah kita tolak. 5 tolak 4, 1 ni habis. Okay, 5 tolak 4, 1. Lepas tu ada lagi nak turun? Tak ada. Jadi bila tak ada, maknanya macam biasa, kalau dalam bentuk perpuluhan, kita kena tambah apa di ujung? Ya, kita tambah sifar. 10 bagi 2 berapa? Ada tak? Sifir 2 ada tak 10? Ya, ada. 10 memang ada. So, 10 bagi 2 adalah 5. Maka habislah. Ada lagi tak? Baki ataupun nak bawa ke bawah? Tak ada. Sebab dia dah dapat jawapan lah. Habislah. Okey, so jawapannya apa? Jawapannya dah nampak tu kan? Jawapannya 170.75 meter. Jangan lupa tulis meter. Okey. Itulah jawapannya. Mudah kan? Okey. Seterusnya kita tengok pula. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni melibatkan jam. 18.6 jam darab dengan 4 bahagi 16 dalam kurungan. So, macam biasa, adik-adik, kita kena selesaikan dulu yang dalam kurungan. Okey, adik tengok ya, 4 bahagi 16 ni maksudnya 4 bahagi dengan 16. Ni dalam bentuk pecahan juga. Kita boleh buat macam mana? Kita boleh permudahkanlah. Kita bagi dengan sifir berapa? Adik tengok sifir ni pun adik boleh tahu. Sifir 4 lah. Kan? Kita nampak nombor tu, kita boleh tak? Dalam sifir 4 ada tak 16? Ada kan? So, 4 bagi 4. Yang 16 ni pun bahagi dengan 4. Apakah jawapannya? 4 bagi 4, 1. 16 bagi 4, 4. Dapatlah jawapannya 1/4. Jadi kita dah selesaikan yang dalam kurungan ni 1/4. Bila kita dah selesai dalam kurungan, barulah kita boleh darab dengan nombor yang di sebelahnya. So, ayat matematik yang baru yang kita dah selesaikan untuk yang kurungan tu macam ni lah, 18.6 jam darab 1/4. Sekali lagi, bentuk dia macam tu. So, 18.6 jam darab 1 tu maknanya 18.6 jam juga. Sebab darab 1 dapat balik nombor tu. 4 ni letak di bawah. Macam tu sebenarnya. Per tu maknanya bahagi. So, kita buat macam biasalah. Kita bagi dengan sifir 4.
So 18.6 jam bahagi 4. Senang kan adik-adik? So 18/6, okey, 18 bagi 4. Ada tak dalam sifar 4? 18 ada kan? So kita ambil berapa? Ada 16. So 16 bagi 4 jawapannya 4. Lepas kita dah bagi, kita tolak macam biasalah. 8 tolak 6, 2. Lepas tu kita naikkan titik perpuluhan. Kita buat apa lepas tu? Cikgu tak boleh tekan. Kita bawa turun 6. Okey, 26 bagi 4. Ada tak? Tak ada. Apakah jawapannya? Kita kena ambil yang mana? Ya, 4 darab 6, 24. Kita ambil 24. So, 24 bagi 4 adalah 6. Lepas tu kita tolak. 6 tolak 4, 2. Ni habis. Lepas tu ada lagi nak turun? Tak ada. Seperti biasa, kalau perpuluhan, bila dah tak ada lagi nombor, kita hanya tambah sifar di hujung. 20 bagi 4 berapa? Ada tak dalam sifar 4? Ya, ada. Ya, 20 bagi 4 adalah 5. Lepas tu, bila dah habis, dah tak ada baki tu, maka selesailah untuk bahagi. So, apakah jawapannya? Ya, jawapannya 4.65 jam. Okey, mudah kan? Sekiranya adik ada buat salah, adik ada tersilap, sila betulkan. Okey? Okey adik-adik, terima kasih ya adik-adik kerana masih setia dengan Cikgu Shenari sehingga hujung tutorial. Okey, cikgu harap adik-adik faham dengan tutorial yang telah cikgu berikan tadi. Sekiranya adik suka, silalah like ya, silalah like dan share kepada rakan-rakan lain untuk bersama-sama kita belajar ya. Okey, dan untuk seterusnya, untuk video-video seterusnya, jangan lupa ya adik-adik tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi untuk video cikgu seterusnya. Dan kepada mereka yang masih belum subscribe channel cikgu, silalah subscribe sekarang. Okey, so dan juga ya adik-adik boleh juga tulis ya sebarang komen ya. Sekiranya adik faham, boleh tulis di ruangan komen. Dan kalau ada apa-apa soalan pun boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Dan bila cikgu ada masa, cikgu lawat, cikgu jalan-jalan, cikgu akan jawab soalan-soalan adik. Okey, itu sahaja daripada Cikgu Shenari. Kita jumpa lagi di lain tutorial. Bye-bye. Assalamualaikum.